بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Qatadah radhiyallahu anhu قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ولم يفطر. قال عمر كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني طوقت ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, satu laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia kepada Nabi, kaifa tasum? Macam mana tuan puasa? Okay. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، maka murka Nabi sallallahu alaihi wasallam.
فلما رأى عمر رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم saya pegang lah, saya pegang. Sabar pegang. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, satu hari satu sahabat mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai di depan Nabi, dia tanya Nabi, "Kaifa tasum?" Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuan puasa macam mana?" Dalam syarah hadis ini, dia cerita perkara yang berlaku sebelum hadis ini. Nabi SAW duk cerita dekat sahabat tentang hal puasa. Daripada puasa Ramadan sampailah kepada puasa-puasa sunat. Tiba-tiba sahabat ni sudah tanya Nabi SAW, yang cara dia tanya Nabi itu macam dia nak petikai Nabi. Itu isunya. Macam kita lah. Ada orang dia tanya, bukan dia tanya kerana dia tak tahu, tapi dia tanya ni atas niat-niat yang tak apa elok. Tanya nak test, tanya nak condemn, tanya nak bagi malu, tanya macam nak bagi penjatuh orang. Tujuan tanya ni pun dia ada macam-macam. Berlaku dalam hadis ni, satu sahabat sudah tanya Nabi SAW, yang tanya dia tu dengan niat tak apa elok. Bila dia tanya Nabi, "Kaifa tasum?" Dia kata, "Tuan duk puasa macam mana?" Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah marah. Dan Nabi tahu pertanyaan itu tidak ikhlas. Sebab Nabi tahu pertanyaan itu nak sudi, nak test. Sebab Nabi tahu bahawa pertanyaan itu pertanyaan yang tak kena cara. Faghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Falamma ra'a Umar radhiyallahu anhu ghadabah. Apabila Umar radhiyallahu anhu dia tengok Nabi marah, Umar tak syok lah. Sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi, mereka kenal Nabi, mereka kenal luar dalam Nabi, mereka kenal hati budi Nabi, mereka kenal Nabi tu orang yang macam mana. Mereka tak suka Nabi diperlakukan macam tu. Umar radhiyallahu anhu bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan rasa tidak selesa dengan pertanyaan sahabat tadi, faqala Umar, Sayyidina Umar kata, "Radina billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya." Umar terus kata, dia kata, "Kami redha Allah jadi Tuhan kami. Kami redha Islam menjadi agama kami. Dan kami redha Muhammad menjadi Nabi dan utusan yang Allah hantar kepada Nabi, kepada kami. Na'udzu billahi min ghadabillah wa ghadabi rasulih." Umar kata, kami minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada murka Allah dan daripada marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Umar nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, dia sebut macam tu, "Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya na'udzu billahi min ghadabillah wa ghadabi rasulih." Kami ini tak boleh petikai dah. Kami redha Allah Tuhan kami, kami redha Islam agama kami redha Nabi Muhammad jadi Nabi kami, dan kami takut sangat kalau Allah marah kami ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kami. Kata hadis tu, faja'ala Umar radhiyallahu anhu yuraddidu hadzal kalam. Sayyidina Umar tak berhenti-henti duk sebut benda tu. Dia duk sebut, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya na'udzu billahi min ghadabillah wa ghadabi nabi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kami ni berlindung daripada murka Allah dan daripada marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ulang sebut, dia ulang sebut, dia ulang sebut. Hatta sakana ghadabuh, sehinggalah tenang Nabi
sallallahu alaihi wasallam daripada marah dia. Lagi dia duk nampak muka Nabi merah, lagi dia duk nampak tanda-tanda kemarahan tak puas hati di muka Nabi, lagi tu dia duk sebut radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah, dan kami minta berlindung dengan Allah daripada murka Allah dan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah nampak Nabi korang marah, Nabi hilang marah. Faqala Umar, baru Umar tanya. Dia kata, ya Rasulullah, kaifa biman yasumud dahra kullah. Dia kata, ya Rasulullah, minta maaf, nak tanya satu. Macam mana dengan orang puasa tiap-tiap hari sepanjang tahun? Macam mana kalau satu orang ni dia nak buat pahala? Macam mana satu orang ni yang dia ni nak buat kebajikan tahap yang maksimum, sehingga kan dia pilih untuk puasa 360 hari. Macam mana dengan orang yang buat kerja macam ni, dia puasa tiap-tiap hari sepanjang tahun? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sama wa la aftar, atau qala lam yasum wa lam yuftir. Nabi kata tu orang tak panggil puasa. Nabi kata, terjemahan mudahnya macam tu. Nabi kata jenis puasa sampai tiap-tiap hari ni, ini orang tak panggil puasa macam ni. Islam tak suruh macam tu. Islam ni tidak pernah mensyariatkan satu ibadat, satu syariat kepada hamba. Allah tidak pernah mensyariatkan satu tugasan, satu amalan kepada hamba dia, yang amalan itu luar kemampuan hamba dia. Allah tidak pernah buat macam tu. Jadi cerita kata nak buat pahala lebih sampai nak puasa hari-hari, Nabi kata itu bukan dia puasa nama dia. Itu bukan ibadat nama dia. Nabi kata. Qala Umar, kaifa man yasumu yawmain wa yuftiru yawman? Umar kata, ya Rasulullah, lagi satu nak tanya. Kalau satu orang tu dia puasa 2 hari, dia buka puasa sehari. 2 hari puasa, sehari buka. 2 hari puasa, sehari buka. 2 hari puasa, sehari buka. Macam mana dengan amalan yang macam ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yutiqu dhalika ahadun? Nabi kata, adakah siapa boleh buat macam tu? Adakah orang yang boleh puasa 2 hari buka sehari, puasa 2 hari buka sehari, puasa 2 hari buka sehari? Adakah manusia boleh buat macam tu? Qala Umar, kaifa man yasumu yawman wa yuftiru yawman? Umar tanya lagi, ya Rasulullah, satu lagi nak tanya. Kalau satu orang tu dia puasa selang sehari, hari puasa esok buka, lusa puasa tulat buka, dia selang sehari. Macam mana tu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka qaumu Daud alaihi salam. Nabi kata itu puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud masa dia hidup dia macam tu, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Kalau boleh buat kemas, Nabi kata. Kemudian qala, kata Umar, kaifa man yasumu yawman wa yuftiru yawmaini? Umar kata, macam mana pula kalau satu orang dia puasa sehari tak puasa 2 hari, puasa sehari tak puasa 2 hari, dia buat macam tu. Bolehkah dia buat macam tu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadittu anni tuwiqtu dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku teringin sangat kalau boleh buat macam tu. Kalau rasa mampu, kalau rasa tahan, kalau rasa boleh buat, tak ada masalah. Aku pun teringin kalau boleh puasa macam tu. Sehari puasa, 2 hari buka. Sehari puasa, 2 hari buka. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam potong. Nabi kata, salatun min kulli syahr. Nabi kata lagu ni lah, padan dengan hampa ni, sebulan 3 hari puasa sunat sudah. Nabi tahu kita ni, kalau boleh buat puasa Arafah hari Sabtu ni, cantiklah lah tu. Terus duduk tanya lah nak puasa tiap-tiap hari. Terus duduk tanya nak puasa 2 hari buka sehari. Terus duduk tanya lah nak puasa sehari buka 2 hari. Terus duduk tanya macam tu. Nabi kata hampa ni cantiknya apa? Salasun min kulli syahr. Sebulan ambil 3 hari puasa. Wa Ramadan ila Ramadan fahadha siyamud dahri kullih. Nabi kata puasa Ramadan bagi cukup. Kemudian duk ingat nak tunggu pula Ramadan lagi sekali. Itu dah dianggap macam puasa 1 tahun.
Satu orang yang bila mai bulan Ramadan, bila mai satu Ramadan, dia puasa ni imanan wahtisaba. Dia puasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah. Habis Ramadan ini duk tunggu bila pula nak mai Ramadan. Kalau macam tu punya perasaan ada dalam hati dia, Nabi kata dia macam orang puasa sepanjang tahun. Nabi kata lagu tu. Wa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah. Nabi SAW kata kalau boleh, hampa tambah sikit lagi. Selain daripada puasa Ramadan bagi cantik, mengharapkan boleh jumpa Ramadan lagi sekali. Selain daripada tu ambil sebulan 3 hari untuk puasa. Kalau hampa nak tambah lagi, satu Nabi kata aku cadangkan apa dia? Hari Arafah, jangan tak puasa. Bila hari Arafah kita sini bila? Coming Saturday. Hari Sabtu nak main ni. Hari Sabtu ni saya pesan kat saya pesan dekat tuan-tuan. Kita puasa sama-sama. Puasa tu dia panggil puasa Yaum Arafah. Puasa hari Arafah. Nabi SAW kata, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya siapa yang puasa pada hari Arafah, Allah ampun dosa dia tahun lepas dan dosa dia tahun nak mai. Nabi kata kalau hampa boleh buat puasa ni. Puasa apa? Puasa hari Arafah. Puasa hari di mana jemaah haji hujjaj ada di padang Arafah. Sewaktu mereka ada di padang Arafah, kita di sini ni puasa. Siapa yang boleh buat puasa tu? Nabi kata ahtasibu 'ala Allah. Aku mohon, aku harap, aku minta kepada Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah, supaya orang yang buat puasa Arafah ni Allah ampun dosa dia hak lepas dan dosa dia di tahun yang akan datang. Aku minta kepada Allah, Allah ampun dosa orang yang buat puasa Arafah ni. Dan Nabi kata kalau nak tambah lagi satu, wasiyamu yaumi Ashura, itu puasa 10 Muharram ataupun puasa Ashura. Siapa yang buat puasa ni, Nabi kata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan dosa dia tahun yang lepas. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada hadis ni ialah, yang pertama, kita disuruh memperbanyakkan amal ibadah. Fardu jangan miss, yang sunat diperbanyakkan. Satu. Yang kedua, di antara amal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah amal puasa. Yang Nabi SAW bagi tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk amalan lain dengan puasa tidak sama. Orang yang puasa, Allah sendiri dibagi pahala dekat dia. Istimewanya amal puasa berbanding dengan amalan-amalan lain. Dan yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil ialah hari Arafah ini hari yang sangat penting. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin aktsara min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah. وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول الله ما أراد هؤلاء أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min yawmin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Nabi SAW kata tak ada satu hari pun yang begitu banyak hamba Allah dibebaskan daripada neraka melainkan pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari Allah Subhanahu wa taala bebaskan berapa banyak hamba dia yang tertulis kata nak di neraka. Tuhan bebaskan dia daripada neraka. Allah tunggu tibanya hari Arafah untuk dijadikan hari Allah Subhanahu wa taala nak bebaskan orang yang dah ditulis nak pergi neraka. Tuhan padam, tolak pergi syurga.
Allah tidak buat benda yang begitu banyak melainkan pada hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Nabi SAW kata pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala turun mendekati orang-orang yang ada di Arafah. Pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala la yadnu. Dia turun dan mendekati orang yang ada di padang Arafah itu. Summa yubahi bihim al-malaikah. Kemudian di depan para malaikat Allah al-muqarrabun, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bangga dia kepada orang yang berada di padang Arafah. Di depan malaikat Allah yang muqarrabun, yang dekat-dekat dengan Allah ni, Allah bangga dengan orang yang berada di Arafah ni. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Ni yang ada 4 juta orang, 5 juta orang yang ada di padang Arafah tu, depa mai min kulli fajjin amiq, daripada ceruk yang jauh. Mai daripada satu dunia. Mai daripada penjuru kampung. Pekin belanja, simpan duit, semua hidup boleh sekali aja nak pijak bumi Arafah ni. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bangga dengan hamba dia yang macam ni. Daripada cerdik, daripada kenal agama, simpan dalam hati, satu hari aku nak pergi Mekah buat haji. Allah bangga dengan hamba macam ni. Allah Subhanahu wa taala bangga ni di depan malaikat dia yang muqarrabun. Dan Allah berfirman di depan malaikat dia dan di depan semua hujjat yang ada di Arafah ni. Tuhan kata, ma arada haula. Tuhan kata, apa yang mereka mau pada hari ini, aku bagi. Ni, ada di padang Arafah ni, hampa mau apa? Hampa minta, aku bagi. Tuhan kata. Kalau kita tengok dalam hadis Muslim, dia cerita bagaimana Nabi SAW, sewaktu Nabi buat haji. Nabi buat haji sekali itu aja. Haji wada' dia panggil. Nabi buat haji sekali itu aja, Nabi tengah duduk naik unta, dekat dengan maghrib. Nabi turun daripada unta dia, duduk di atas tanah. Nabi angkat tangan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat setinggi-tinggi. Sehingga dalam hadis tu kata, nampak putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama hadis jelaskan hadis ni, itu bukan kebiasaan doa Nabi. Doa Nabi kebiasaan ialah Nabi angkat tapak tangan mengiringi muka. Itu kebiasaan doa. Kalau kita lepas sembahyang fardu, kita doa, angkat tapak tangan bagi rapat, mengiringi muka. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita angkat tinggi sampai nampak putih ketiak ni bukan amalan biasa. Itu berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di Arafah. Dalam hadis lain pula dia cerita apa? Nabi lebih giat berdoa ketika menjelang maghrib. Lagi 5 minit, lagi 10 minit nak maghrib, itu time Nabi lagi kuat berdoa sehingga menangis membasahi janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia nak beritahu dekat kita pentingnya Arafah itu di dalam ibadat haji, kerana dia menjadi satu titik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai time yang paling mustajab doa, dan Allah jadikan dia sebagai time pembebasan hamba-hamba dia yang tertulis nak masuk neraka. Allah bebaskan mereka daripada neraka. Sebablah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-hajju Arafah. Nabi kata haji itu dia paling penting dalam haji ni ialah apa? Wukuf di Arafah. Miss yang tu habis haji, tak ada. Walau dalam keadaan sakit, walau dalam keadaan uzur, walau dalam keadaan tidak sedar diri, diusung pergi ke Arafah tu, naik ambulans, dia bawa pergi duduk bagi lalu di atas bumi Arafah tu. Kalau tidak ada yang tu, tidak ada haji bagi dia. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tekan benda ni. Pasal dia menjadi satu nuqtah muhimmah, satu titik penting kepada Allah Subhanahu wa taala nak menerima doa orang-orang yang beriman yang berada di sana pada masa itu. Kita yang tak pergi sana, time tu kita puasa. Pasal apa? Pasal itu suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran dalam surah Al-Fajr, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal fajr wa layalin ashr. Maksud dia demi waktu fajar. Tuhan bersumpah dengan waktu fajar pagi. Wa layalin ashr, dan demi malam yang 10. Cerita yang kata malam yang 10 ni berbeza pendapat ulama. Satu golongan kata yang dimaksudkan dengan malam yang 10 itu ialah malam 10 terakhir Ramadan. Malam 10 yang akhir, al-ashrul awakhir, daripada bulan Ramadan. Itu satu pendapat. Satu pendapat kata yang dimaksud dengan walayalin ashr, dan demi malam yang 10 ialah 10 yang pertama dalam bulan Muharram. 1 sampai 10 Muharram. Itu maksudnya. Ada satu pendapat kata yang dimaksudkan dengan walayalin ashr, demi malam yang 10, maksudnya ialah 10 yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Kalau kita tengok di dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, dia setuju dengan pendapat yang ketiga. Yang dimaksudkan dengan wal fajr walayalin ashr, dia kata demi waktu fajar dan malam yang 10. Ibnu Qayyim dia kata apa? Dia kata malam yang 10 itu ialah 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Dan dia kemukakan hujah-hujah dia. Apa istimewa 10 Zulhijjah? 1 sampai 10 Zulhijjah ni kita doa dalam ni. Ni time hak kita doa ada ni. Apa istimewa dia? Dia kata dalam sebuah hadis riwayat daripada Hunaidah bin Khalid. Kata dia an imra'atihi qalat haddathatni ba'du nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma ashura wa tis'an min dhil-hijjah wa thalathata ayyam min ash-shahr awwal ithnain min ash-shahri wa khamisain atau kama qala hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Hunaidah, dia kata dia dengar daripada isteri dia dengar daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata isteri-isteri Nabi ni, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma Ashura. Isteri-isteri Nabi cerita tentang puasa sunat Nabi. Dia berkata 10 Muharram memang Nabi puasa. Satu. Yang kedua, wa tis'an min Zilhijjah. Isteri-isteri Nabi cerita, dia kata Nabi puasa 9 hari daripada bulan Zulhijjah ni, tempoh ni. Daripada 1 Zulhijjah sampai 9, sampai hari Arafah. Nabi ambil 9 hari. Kata sebahagian daripada isteri-isteri Nabi. Wa salasata ayyam min asy-syahr. Kata isteri-isteri Nabi, di antara puasa sunat yang menjadi amalan Nabi ialah Nabi ambil 3 hari dalam sebulan. Dalam sebulan Nabi ambil 3 hari. 3 hari itu Nabi ambil tang mana? Awwal itsnaini min asy-syahri, hari Isnin yang pertama dalam tiap-tiap bulan. Bulan hari Isnin hak mula jumpa, itu Nabi ambil 1, wa khamisaini, dan Nabi ambil lagi 2 hari Khamis. Mana-mana Khamis Nabi ambil lagi 2 hari. Total dia 3 hari sebulan. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sahih. Dalam riwayat lain dia kata Nabi puasa 3 hari dalam sebulan itu ayyamul bid, hari-hari bulan cerah. Bila? 13, 14 dan 15 tengah bulan. Tengah bulan Islam. 13, 14 dan 15 bulan penuh. Nabi ambil 3 hari sebulan untuk puasa. Mana-mana satu sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada nak ambil berdasarkan hadis ni, Nabi ambil Isnin hak mula, kemudian mana-mana Khamis 2 kali, ataupun ambil 3 hari pertengahan bulan Islam, ataupun mana-mana. Yang pentingnya 3 hari sebulan. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup bertengkar pasal ni, puasa ada. Ini duk ada ramai. Yang ni duk ada ramai. Duk bertengkar ni pasal 3 hari tu bila. Bertengkar ni sampai naik orang, sampai tak bercakap, tak bersembang. Tapi tak puasa. Kita tak mau macam tu. Kita mau ni apa? Kita faham keluasan Islam. Hadis ni kata macam ni, hadis ni kata macam ni. Mana-mana satu pun hadis. Yang penting apa dia? Beramal.
bukan bertengkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka satu benda yang kita nak buat dalam awal al-ashrul awail, dia panggil 10 yang awal dalam bulan Zulhijjah ini. Yang pertama apa dia? Puasa Arafah yang kita sebut tadi. Paling tak larat ambil sehari. Apa dia? 9 Zulhijjah ni, hari Arafah ni untuk puasa. Yang kedua, benda yang kita boleh buat dalam bulan Zulhijjah ini apa dia? Ambil 9 hari puasa. Daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Yang ni bagi orang yang power lebih. Dia boleh ambil 9 hari untuk nak buat ibadat ni. Dan yang ketiga, dalam bulan Zulhijjah ini, ibadat korban. Ibadat korban ni Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha. Lan yanalallaha luhumuha wa dima'uha. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Ayat 30, ayat 37 surah Al-Hajj. Maksud dia apa? Tuhan kata lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bukannya daging, bukannya darah menatang hak kita korban tu yang nak pergi kat Tuhan. Bukan darah dia, bukan daging dia yang nak pergi dekat Tuhan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi hak nak pergi kat Tuhan, hak Tuhan nak nilai ni ialah apa? Takwa kita. Kita pergi ambil bahagian, kita participate di dalam ibadat korban ni pasal apa yang tu Tuhan nak tengok. Pasal apa? Pasal takut orang kata. Ni nampak hidup senang, tak mau orang duk ajak join korban, tak mau. Kita dengar yang tu tak syok, kita pun kata ambil tekok apa ya. Kita buat tu bukan takwa. Tapi kita buat tu ada sebab-sebab yang tak elok. Nak tunjuk ke orang, jangan tak buat. Buat ni pasal apa? Pasal jangan orang kata kita tak buat. Ni semua tak mau. Korban ni menjadi satu trend hari ni. Allahu Akbar. Kalau dalam satu taman perumahan ni, takat-takat 7 ekor ni duk ada. Surau dalam taman ni bubuh satu notis saja di di bot surau tu kata ibadat korban. Satu bahagian RM320. Esok pergi tengok 5 ekor lah. Orang ada duit ramai. Orang nak buat ni banyak. Tetapi buat pasal apa? Yang ni satu. Sama macam pergi haji. Dan yang pergi haji ni pasal apa? Oh, daripada bercakap tak syok dengar. 53 dah umur tak pergi lagi. Daripada bercakap aku dengar tak syok apa. Buat nama pergi ya. Oh, jangan pergi. Kalau macam tu tak pergi. Kita nak pergi tu pasal apa? Pasal tuntutan takwa. Nak pergi tu. Tuan-tuan tengok tak dalam TV satu lah ni dia ada satu program Salam Baitullah. Yang jadi penerbit rancangan tu orang Lok Stang ni. Saudara Megah ni. Zaman saya duk masuk TV Forum Perdana dulu dia lah penerbit. Dia penerbit. Lah dia balik untuk nak buat program agama ni. Dia buat Salam Baitullah. Dia pergi ambil orang kod dia mana hari tu ni cakap untuk saya ada abang dia himpun duit nak pergi haji tak dapat lagi. Dia masuk. Tunjuk balik cerita orang pergi haji naik kapal ayak dulu ni tahun 70-an. Naik kapal ayak Malaysia Raya apa raya dulu ni. Cerita balik dia naik kapal haji berapa lama orang mati macam mana luncuk masuk dalam laut apa tu cerita balik. Tu cerita balik ni keluar pula siri yang keberapa pula tajuk Air Mata Kaabah. Cerita pula macam mana orang bila sampai di sana dia teriak. Dia buka talian pula untuk orang yang dah ada experience, yang ada pengalaman pergi ke Mekah, dia boleh telefon mai pula cerita pula macam mana perasaan dia apabila pertama kali dia menjadi tetamu Allah sampai di sana. Bila langkah-langkah kaki masuk dalam masjid tu, mata dia jamah aja bangunan Kaabah tu, nampak aja bangunan Kaabah, royak mata cucuk tak tahu pasal apa. Dia kata tak tahu, dia main hibah, dia main sedih, dia main satu perasaan yang dia tak boleh nak cerita. Dia nak cerita boleh tak faham, tapi yang dia tahu yang mata keluar. Itu rancangan yang kita kena tengok Maharaja Lawak aja nak jadi apa kita ni. Kita tengok macam ni punya rancangan, nak tengok ni. Benda ni dia nak sampai ke hati kita, tuan-tuan.
Kita nak dengar sesuatu yang boleh bukan sahaja sentuh hati. Kalau boleh dia ramai hati kita ni. Dia ramai hati kita ni. Lagi tak teriak, lagi kita ramai sampai yang mata turun. Kita nak benda macam ni. Pasal apa? Pasal air mata yang jatuh kerana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh padam api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda macam ni yang disebut dia adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan benda ni sangat-sangat. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pula macam mana haji, macam itulah korban. Kita buat tu pasal apa? Pasal takwa kita kepada Allah. Pasal apa? Pasal kita dah baca ni ayat 37 surah Al-Hajj. Pasal Allah Subhanahu wa taala sebut ni yang nak sampai ke Allah itu bukan luhum, bukan dimak, bukan daging, bukan darah yang nak pergi ke Tuhan. Tapi yang nak pergi itu apa? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Takwa kalau ada, takwa tu yang nak dipersembahkan kepada Allah. Di situlah yang Allah nak bagi markah dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah Tuhan kata kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Tujuan kita buat ibadat korban ni apa dia? Sebagai tanda kita nak membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dekat Allah ala ma hadakum, di atas hidayah yang Tuhan bagi ke kita. Tu kaitan korban dengan kita duk buat ni apa? Kaitan dia kita nak bagi tahu kata kita terima kasih dekat Tuhan pasal pilih kita jadi orang Islam. Kita nak habaq betapa terima kasihnya kita kepada Allah. Pasal apa? Pasal dalam ramai-ramai manusia ni, kita ni pergi jadi Islam. Dalam Al-Ustaz ni, kalau bahagi ratio, berapa persen Islam, berapa persen bukan Islam. Kalau dalam Malaysia ni, kita bahagi ratio, nisbah Islam bukan Islam. Kalau dalam dunia ni, kita bahagi nisbah, bahagi ratio Islam dengan bukan Islam. Orang Islam tu bukan ramai pun. Hak tak ramai tu, Allah buh kita dalam hak tak ramai tu. Untuk jadi orang Islam, untuk mendapat keredaan dia, untuk dapat syurga dia di sana esok ni. Kerana tu kita buat korban ni. Pasal kita nak tunjuk terima kasih kita. Pasal dia bagi kita jadi orang Islam. Wa basyiril muhsinin. Tuhan kata bagi tahu berita baik kepada orang yang buat korban ni. Mereka adalah orang yang baik-baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ahli benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yang kita kena ambil iktibar, ambil ingat, ambil faham dan ambil buat amalan. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat kedudukan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dalam sebuah hadis dia kata an Ali annahu kana yudhi bikabshain. Ahaduhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar an nafsihi. Faqila lahu فقال علي أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kata dia annahu kana yudhi bikabshain. Ali dia cuba sedaya upaya bila mai musim korban dia setidak-tidaknya korban 2 kambing, 2 kibas dia akan korbankan. Ahaduhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu korban atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat dah. Dia buat korban untuk Nabi. Ini menjawab persoalan. Orang tanya, ustaz, boleh tak kita buat korban untuk adik-beradik kita yang dah mati? Boleh tak boleh nak buat korban untuk ayah yang dah tak ada? Boleh tak boleh saya nak buat korban untuk sekian-sekian orang adik-beradik saya yang dah tak ada? Boleh tak boleh? Ini jawapan dia daripada hadis ini jelas bahawa Ali bin Abi Talib dia tiap-tiap tahun dia buat korban sekurang-kurangnya kabshain, 2 kibas, 2 kambing. Satu dia niat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sudah wafat. Dan lagi satu wal akhar an nafsi. Satu lagi korban habuan dia. Ini dibuat oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Faqila lahu, orang tanya dia. Orang tanya dia pasal apa hang buat macam tu?
Pasal apa yang duk buat korban 2 ekor, satu untuk Nabi tu? Untuk hang tak apa, kami faham. Dak yang hang duk buat untuk Nabi ni pasal apa? Boleh ke tak boleh? Orang tanya Ali bin Abi Talib, faqala Ali amarani bih, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ali kata pasal apa tak boleh? Yang aku buat ni, dia kata pasal apa? Pasal Nabi suruh. Sayyidina Ali kata amarani bih, disuruh aku dengannya. Ni cerita buat korban untuk Nabi sedangkan Nabi sudah wafat ni, aku disuruh. Yang suruh aku ni siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang suruh aku ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali boh lagi satu paku, bagi kemas lagi. Nabi kata fala ad'uhu abada. Aku tidak akan tinggal amalan ini selama-lama. Bukan setakat nak jawab kata boleh, tapi aku nak abang kat hampa, fala ad'uhu abada. Aku tidak akan tinggal ni amalan aku sembelih untuk Nabi dan untuk aku ni, aku tidak akan tinggal amalan ini abada, selama-lamanya. Walaupun hadis ni nampak begitu kuat, begitu kemas, dia tetap menjadi khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata apa? Boleh kita buat korban untuk orang mati. Tapi ada sebahagian lagi ulama, contohnya Abdullah bin Al-Mubarak, dia kata daripada buat korban untuk orang mati, dia lebih suka. Dia tak kata tak boleh. Dia kata dia lebih suka sekiranya untuk orang mati itu dibuat sedekah. Tak buat sedekah, niat kata pahala untuk orang mati. Abdullah bin Al-Mubarak, dia kata dia lebih suka sedekah daripada buat korban. Tapi hadis riwayat At-Tirmizi tadi cukup kuat. Ditambah pula dengan hadis-hadis lain, Nabi SAW semasa hayat dia, Nabi biasa buat korban untuk isteri-isterinya. Sedangkan pada masa Nabi buat itu, Khadijah sudah wafat. Dan hadis itu sebut secara umum. Bermakna Nabi buat korban itu di antaranya untuk Khadijah binti Khuwailid, isteri pertamanya yang sudah pun meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masa masih ada. Dan lagi kalau nak cari kambing bong sekor ataupun lembu sekor, pakat-pakat dan lagi kepada yang duk teringat macam tahun ni tak buat kod. Tak buat kod, dia bukan kata aku tak mau buat, dia kata tahun ni dak kod. Malam ni dengar, itu pergi tangkap kambing sekor, potong juga sekor. Pasal apa? Jangan terlepas peluang. Sebab benda ni tak boleh buat waktu lain. Habis hari tasyrik, pergi sembelihlah unta sekor pun, dia tak dapat dah pahala korban. Dia jadi sembelihan biasa sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan peluang-peluang yang Allah bagi ini kita tidak sia-siakan begitu sahaja. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 208. Muka surat 208, tajuk bab fi qatl Isa bin Maryam ad-Dajjal. Yang ni saya tak mau baca dah. Pasti benda yang sama kita dah jumpa dalam hadis yang sebelum ni. Cerita kata Dajjal dibunuh oleh Isa Al-Masih. Di mana dia dibunuh? Di satu kampung yang bernama Bab Lut. Itu kita dah baca dalam kuliah dulu. Tonton tengok muka sebelah. Bab fi zikri bin Sa'id. Itu bab yang datang pada menyatakan Ibnu Sa'id. Ketahuilah saudaraku, Ibnu Sa'id itu satu orang yang disangkakan dia oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dajjal daripada segala dajjal. Oh, dia ni memang naik. Ibnu Sa'id ataupun dalam satu riwayat sebut Ibnu Sayyad. Dua ni orang yang sama. Dia ni budak Yahudi. Budak Yahudi, mak pak Yahudi, dia beranak di perkampungan Yahudi di Madinah. Dia ni sebelum dia lahir, Nabi kata dah jadi sebiji ke dia. Nabi kata dah sikit masa ni akan beranak mai satu budak daripada kalangan masyarakat Yahudi, dan budak ni beranak mai, mak pak dia tak berkenan kat dia, pasal apa? Biji mata dia buta sebelah. Kononnya cerita macam tu. Sahabat bila dengar, dia pergi cek dalam sungguh keluar mai budak ni. Ini cerita dia. Tak lagi kita jumpa detail benda tu. Cuma dia nak bagi tahu kata apa? Ibnu Sayyad ataupun Ibnu Sa'id ini dianggap oleh sahabat-sahabat Nabi sebagai inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah bersalah-salahan ulama pada hal dia ni. Ada yang mengatakan Dajjal sebenar-benar Dajjal. Ada yang kata Ibnu Sa'id ni memang betul, confirm Dajjal dia ni. Sampai macam tu orang kata. Dan ada yang mengatakan bukan.
Ada yang kata, no, bukan. Dia ni bukan Dajjal betul. Cuma perangai dia ajar macam Dajjal. Kamu dia bukan Dajjal betul. Dan di sini telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi hadis yang menunjukkan sekalian sahabat bersangka bahawa Ibnu Sa'id itu Dajjal. Ni nak main satu hadis. Nak cerita kata sahabat-sahabat Nabi ni duk kata dia ni Dajjal. Baik. Hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sahiban Ibnu Sa'id imma hujjajan wa imma mu'tamirin. Fantalaqa an-nas wa taraktu ana wa huwa. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, telah berkawan aku dengan satu daripada penduduk negeri Madinah. Nama dia dipanggil orang Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad. Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ni bomo pertama di kalangan sahabat Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri ni bomo pertama. Kita dah cerita banyak kali dah. Dia sekumpulan sahabat musafir berkemah di tengah padang pasir. Tiba-tiba sekumpulan badui, geng yang hidup pindah randah padang pasir ni, badui ni main di perkemahan sahabat ni. Main tanya siapa di kalangan apa yang boleh berubat orang sakit. Semua sahabat tak respon lah. Sebab masing-masing tidak ada tauliah untuk menjadi bomo. Tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia angkat tangan, dia kata saya boleh. Terkejut orang lain semua, bomo dia ni. Duk berkawan lama, tak tahu dia bomo. Dia pun pergi, rupa-rupanya ketua kepada kelompok badui ni kena sengat menatang bisa. Satu riwayat kata kena kala jengking, akrab, sakit mengarang. Dia pun bila pergi tengok, nampak mulut mumi itu macam yang buih tempat kena tu. Hilang sakit hamba Allah ni. Bangkit duduk sila tembang terah balik. Jadi seronoknya puak bedui ni, pasal ketua mereka hak sakit duduk nampak lorat tadi tiba-tiba baik. Dia pergi kepung kambing mereka bagi kat Syekh ni bawa balik. Dia pun dah orang bagi. Seret bawa balik di dekat perkemahan dia. Bila sampai dia kira nak pelekoh malam tu, kira nak panggang lah. Ada sebahagian sahabat kata, tidak. Boleh kan ni hang makan hasil ni? Tak. Yang pergi baca apa tadi ni? Mereka pun tak tahu. Dia kata, qara'tu ummal kitab. Dia kata, aku baca Fatihah aja pun. Dia kata, aku baca, aku baik baca mana? Dah tu boleh kan ni orang bagi ni, kita nak malam ni nak buat kenduri makan? Itu aku tak tahu lah, tapi mereka bagi kan. Dia kata, jangan siapa buat apa lagi kambing ni, bawa balik, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi, bolehkah makan hasil daripada jampi bismillah, baca Fatihah orang baik ni orang bagi, bolehkah? Bila sampai di Madinah, dia refer benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum, Nabi kata, bagi kat aku sekong dua, hak lain hangpa ambil. Mafhum daripada hadis tu apa dia? Masya Allah. Pasal Nabi kata apa? Bagi mereka aku, hak lain hangpa ambil. Maknanya mengesahkan bahawa boleh. Ini cerita Abu Sa'id Al-Khudri. Ni hadis saat malam ni nak cerita dia ni juga. Abu Sa'id Al-Khudri ni dia kata, aku ni dalam ramai-ramai orang yang aku duk berkawan ni, ada seorang budak Yahudi nama dia Ibnu Sayyad ataupun nama dia Ibnu Sa'id. Kata Abu Sa'id Al-Khudri ni. Berkawan aku, yakni Abu Sa'id ini dengan dia, yakni dengan Ibnu Sayyad itu, sehinggalah sama-sama keluar kami pergi ke Mekah mengerjakan haji. Sehinggalah hari itu nak pergi ke Mekah pun pergi dua orang mereka. Ada lagi kawan lain, tapi dia ni pergi kena go dengan kawan ni. Kan pergi pasang-pasang dia ni dengan kawan ni, macam kita pergi Mekah, macam kita pergi umrah lah. Pergi kita kena sebilik dengan siapa, lebih kurang macam tu. Pergi kena sebilik dengan Dajjal ni. Asyik dia duduk dalam bilik, bukan dia nak baca Quran, dia duduk dalam bilik, dia duduk baloi zaupok dalam bilik. Kacau ini kata Dajjal. Kan dia ni yang terkenal macam ni lah. Dia kena sekali duk jadi pair dia, jadi pasangan dia, partner dia ni pergi kena Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad. Ni nak pergi buat haji ni. Tetapi Ibnu Sa'id itu tidak pun ia berniat mengerjakan haji, tidak pun dia niat mengerjakan umrah. Dia ni memang pada awal. Dia duk bergelong dia. Orang lain bila sampai di di miqat, orang pakai niat lah. Kan sama ada niat tu niat haji bagi orang yang nak buat ifrad ataupun niat umrah bagi orang yang nak buat tamattu'.
Dia ni lagu dah buat tak buat apa, dia buat bodoh dia. Dia apa ni, apa benda ni. Yang kata Ibn Sa'id ni patutlah orang kata dia dajjal. Dia tak tunjuk kata dia nak buat haji, tak tunjuk kata dia nak buat umrah. Orang duk tengok dia ni buat ni tak macam kita. Maka berjalanlah orang-orang pergi mengerjakan haji dan tinggal aku dengan dia jalan sama-sama. Abu Sa'id kata yang orang lain pun satu. Pakat cunggik pergi terang, tinggal aku doang dengan dia di belakang ni. Dah lalu kata dia ni dajjal, tinggal aku dengan dia saja. Yang ni seolah-olahnya dialah satu-satunya kawan aku. Hak lain lepas pergi ke depan lah. Macam kita rombongan nak pergi meminang, nak pergi apa kan. Pakat sampai 15 biji kereta. Hak 14 biji hilang dah, tinggal kita di belakang ni. Ini masalah lah. Cerita ni bila rombongan ni, bila masing-masing nak test kereta masing-masing. Siapa boleh drive siapa. Kita lambat ni, duk makan air mata belakang ni. Kita tekan lebih sikit, enjin nak jatuh pula. Tepa lagu tekan-tekan dia pergi 140. Ini kena dekat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata puak lain pergi habis dah, tinggal aku dengan Ibnu Sa'id ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata falamma khalastu iksya'rartu wastauhashtu minhu mimma yaqulu an-nasu fihi. Maka tak kala menunggal aku berjalan dengan dia, yakni dengan Ibnu Sa'id ke Mekah itu, maka sudahlah naik meremang bulu roma aku daripada takutkan dia. Dia kata tinggal aku dengan dia. Tak lagi dia jadi dajjal sungguh aku seorang. Dia mula duduk serabut. Abu Sa'id Al-Khudri ni dia nak rimah lah. Ni orang lain tinggal habis. Dia ni dajjal, tinggal aku dengan dia. Dia begitu. Maka dikatakan oleh Nabi SAW sebagai dajjal yang menyesatkan orang yang ada di muka bumi ini. Dan tak maulah aku beramah-ramah dengan dia. Abu Sa'id kata Nabi dah sebut dah, kata dia ni nak jadi dajjal. Ni duk ada dengan aku, duk sebilik dengan aku. Dia kata, kalau kata bilik lah. Duk sekali dengan aku. Dia kata tak meremang bulu ramah. Takut dengan dia, kata apa dia ni. Dan tidak berhampir-hampir aman aku dengan dia. Sembang pun tak apa nak ramah. Duk dekat pun lagu nak lari. Dia kata, dari sebab barang yang dicakapkan orang padanya akan dia dajjal. Semua orang kata dia dajjal. Tinggal dengan aku ni. Dia kata. Dia lagu duduk lari hijau. Kau ni mai dia nak lari. Kau ni mai dia nak lari. Kau ni sembang dia buat tengok kelim. Buat lena. Jadi lagu tu. Sungguh pun sekarang ia rupa macam orang Islam. Tetapi pada akhir zaman dia jadi kafir. Dan jadi dajjal dia. Abu Sa'id Al-Khudri berkeyakinan. Kata Ibnu Sa'id ini dajjal. Walaupun lah ni nampak dia macam Islam. Dia pun nak pergi Mekah buat haji sama juga. Tapi masalahnya, ni cerita dia nak jadi dajjal betul. Ini bukan lah ni. No, bila zaman Nabi Isa itu ni. Masa tu dia jadi dajjal betul. Tapi soalnya, dia ni dajjal. Dia duk ngaku. Itu ceritanya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, falamma nazaltu qultu lahu, da' mata'ak haitsu tilka syajarah. Maka tak kala turun singgah kami pada satu tempat persinggahan kerana berhenti lelah perjalanan itu. Maka berhajatlah meletakkan barang-barang sama-sama dengan barang aku. Dia kata bila perjalanan jauh ni, ada tempat berhenti rehat. Kita nak pergi Kuala Lumpur lah, ada RNR. Ada tempat nak berhenti rehat, nak pergi pancong kan, nak singgah semayang tak dulu kan, nak kena birunsuk tentang mana kan. Macam tu punya cerita. So, mereka pun serupa. Daripada Madinah nak pergi ke Mekah ni, ada tempat berhenti rehat. Bila berhenti rehat ni penyakit lah. Dia kata tadi duduk berjalan tak buat juga. Bila berhenti dia nak main duduk sebelah kita. Dia lagu nak main lungguk barang dia sekali dengan barang kita. Sedangkan kita ni Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ni dajjal. Ini cerita. Bila aku lihat akan yang demikian itu. Berkatalah aku kepadanya. Adalah dunia kita ini panas. Dia mula nak main akal dia. Dia kata Abu Sa'id Al-Khudri tak bomo ni. Dia kata apa? Dia kata cuaca panas lah ni. Dia kata. Maka duduk bersempit-sempit di tempat yang sempit ini, maka bertambah panas lagi. Dia kata, hang duk main himpit aku ni, dah lah cuaca duk panas, hang duk main himpit pula, hang pun karut dia kata. Maka letaklah barang-barang dan mata benda engkau di mana tempat di pohon kayu sana. Dia kata, tu ada pokok rendang tu, hang pergi duduk tu. Hang pergi duduk kat dia. Dia tak pergi duduk tu. Cuaca panas, hang duk main himpit aku. Barang dia ni, hang pergi tu, pokok tu rendang, elok hang pergi duduk tu, aku duduk tu ni. Supaya kita sama-sama dapat beristirahat. Dia kata, aku selesa lagi. Aku pun duduk selesa. Hang tak main himpit aku. Hang pun selesa. Hang duduk sana aku tak kacau hang. Padahal tak mau duduk kat kau tu. Ya, nampak?
Dan tiada berhimpit-himpit dalam keadaan panas ini. Bila didengar perkataan aku yang demikian itu, maka ia pun, yakni Ibnu Sa'id itu pun menurut dan pergi berteduh. Renggang daripada aku, lega. Bujung dia dengar. Dia kata tak apa, dia galah beg dia pergi duduk pokok tu. Abu Sa'id aku dia kata lega. Bujung dia pergi, tol dia buat terus tak, kepala tidur sebelah aku tak lena pula aku cari. Begitu. Baik, sambung hadis tu. Dia kata qala fa absara ghanaman فأخذ القدح فانطلق فاستحلبه ثم أتاني بلبن فقال لي يا أبا سعيد اشرب فكرهت أن أشرب من يده شيئا لما يقول الناس فيه. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka nampak oleh Ibnu Sa'id akan kambing biri-biri nak jadi cerita pula dah. Dia dah duduk pokok ni, Ibnu Sa'id Dajjal ni duduk pokok sana dah cantik dah. Sekonyong-konyong mai kambing sekong lalu tu. Kambing main lalu kot tu. Maka ia pun lalu ambil satu bekas, langsung pi dia kepada kambing biri-biri tu, lalu diperah susunya. Ibnu Sa'id ni pula dah, dia nampak kambing, dia ambil mangkuk satu, dia dia pegang kambing tu, dia perah susu. Supaya ia boleh minum susunya dan memuaskan dahaga daripada boleh kenyangnya. Dia pergi pelepas kambing tu, dia perah susu, dia ambil, dia nak minum. Kemudian daripada sudah diperahnya, datanglah dia kepada aku dengan membawa susu yang diperahnya. Ni yang tak mau ni. Dia kalau dia perah, dia nak minum kat dia punya pasal lah. Tak, dia perah nak main buat baik dengan kawan ni pula. Mai kita minum sekali. Abu Sa'id Al-Khudri ni duk rimah dia duk main dekat ni pasal orang duk kata dia Dajjal. Dia duk main, dia bawa main susu pula. Bila sampai dia di hadapan aku, maka berkata ia, ya Abu Sa'id, minumlah susu ini supaya kenyang engkau dan memuaskan engkau daripada dahaga. Dia kata, mari kita minum. Kata Abu Sa'id, maka adalah aku sudah sengaja benci minum apa-apa yang datang daripada tangannya. Dia kata, cerita je, bukan aku tak seliuk susu tu. Arab boleh tolak ke susu-susu kambing ni? Mana boleh tolak? Arab tak boleh tolak punya. Susu kambing dengan kambing panggang ni Arab tak boleh tolak. Ada tolak ni orang Melayu aja. Orang Melayu aja kata ni apa kambing saya tak boleh, saya darah tinggi. Hilaf lah. Dia makan ni tak dia apa pun ni. Orang Melayu ni dia pancang apa. Arab tak ada darah tinggi ke? Arab. Allahu Akbar tuan-tuan. Depa kambing sekong tu 3 orang ya seorang. So 3 orang sekong kambing. 3 orang Arab makan sekong kambing ni. Tu cara mereka makan, cara mereka. Kalau kita campur bagi jadi cara mereka dengan cara kita. Kambing panggang tu cara mereka. Kita sulam ayam asam cara kita bagi kat dia. Oh, kami buat dah tu ni. Jamu dekat Arab. Daripada Azhar tu. Buat ayam asam cara-cara kita Penang Kedah ni. Ayam asam pedas ni. Ayam asam cabai Melaka halus ni. Cabai Melaka lah ada satu kecoh ni cabai Melaka. Dia panjang sikit. Tak pedas kan tu. Ni hak halus ni. Hak pedas betul ni. Dia rampai masuk sekali dengan buah tomato, sekali dengan lepas kerisik pula masuk sikit dalam tu apa semua, bagi Arab ni cicah dengan kambing ni. Dia mula dia buka serban buah tepi tu. Lepas tu lagi ketayap dia ambil buah tepi. Lepas tu dia nak buka jubah nak sidai, lepas tu habis sihir tulang. Dia tak mas kena yang asam kita ni, dia kena tuan-tuan. Kan? Arab tak tolak punya. Abu Sa'id Al-Khudri nak tolak ke susu kambing ni? Tapi dia tolak ni pasal apa? Pasal dia tak mau. Pasal yang bagi kat dia tu Ibnu Sa'id. Pasal yang bagi kat dia ni hak orang duk kata nak jadi Dajjal. Pasal tu dia tak mau. Bukan dia tak mau susu kambing tu. Bila mai dia kata ni apa ni? Dia kata maka kata Abu Sa'id, aku tak mau ni. Pasal apa? Pasal aku memang benci apa-apa juga yang mai daripada tangan dia. Aku tak mau. Kerana aku mendengar apa yang dikatakan orang padanya. Semua orang sebut Ibnu Sa'id dia kata Dajjal. Macam mana aku nak makan makanan yang dia bawa mai kat aku? Macam mana aku nak minum minuman yang dia bawa mai kat aku? Semua orang kata dia Dajjal. Maka orang semua katakan dia itu Dajjal. Dan orang sangkakan dia itu Dajjal. Maka takut aku menjadi kawan Dajjal. Dia kata. Cerita dia yang tu. Ataupun dia kata, aku tak mau orang kata aku ikutan Dajjal. Bila aku telah disorongkan minum susu itu. Maka aku pun kata, فقلت له هذا اليوم يوم سائر وإني أكره فيه اللبن. Maka kata aku, yakni Abu Sa'id Al-Khudri kepada Ibnu Sa'id, ya Ibnu Sa'id, ini hari adalah hari yang panas. Dia kata, ni panas ni, dia kata. Sesungguhnya aku benci minum susu yang di dalam
Panas ini. Dia kata dalam keadaan cuaca panas ni, aku tak mau minum susu kambing ni. Pasal apa? Susu kambing ni panas. Tuan, kita dapat anak kecil. Kena jaundice. Kena penyakit kuning. Cara-cara tradisional kampung ni bagi minum apa? Susu kambing. Bukan saya nak promote high goat apa? High goat. Saya bukan agent pun. Kan? Tapi dia ada khasiat dia. Cara-cara kampung ni bila kena kuning jaundice ni, kadang hospital pun kata. Dia kata ni cik nak bawa balik ataupun cik nak tinggal sini, kami buah lampu tu lah dia kata. Kadang-kadang mereka nak suruh balik pasal korang kerja mereka sikit. Mereka kata kalau duk buah lampu ni pun ni kita sembang doa dia kata. Tak tentu juga, kadang-kadang tak baik. Kalau nak bawa balik pergi try tengok bagi susu kambing. Dia kata nak cantik lagi misi ni agen high apa buat keluar katalog sekali bagi. Dia kata ni bukan hospital ni saya punya. Dia kata tapi kena pergi beli di kereta bawah lah, tak boleh. Nak ceritanya apa? Susu kambing itu panas. Bila minum, dia tendang keluar penyakit kuning tu. Sungguh tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Besar. Minum 2 hari, tengok-tengok muka dia merah lagi. Ini ceritanya. Jadi jawapan Abu Sa'id Al-Khudri kepada Ibnu Sa'id ini logik. Dia kata aku bukan tak mau susu kambing ni. Dia kata ni cuaca panas nak pergi minum susu kambing ni pula. Tak lagi panas dengan panas belaga. Jadi gila kita tak ada nak pergi buat haji. Dia kata aku tak mau. Dia kata kerana susu pun ada panas di dalamnya. Susu ni dia kata makanan panas. Pergi minum masa tengah cuaca panas ni tak kena. Kata Abu Sa'id Al-Khudri semata-mata benci minum daripada tangan Ibnu Sa'id jua. Tapi dia kata tu sebenarnya tujuan lain. Tidak kerana lainnya. Dan katanya kepada Ibnu Sa'id yang demikian itu ialah dalihnya sahaja. Sebagai excuse untuk tak mau ambil apa-apa daripada tangan Ibnu Sa'id ini. Supaya tidak dinampak Ibnu Sa'id itu akan Abu Sa'id itu bencikan dia. Nak cover. Nak jaga hati. Yang macam kita contohkan pada bulan lepas. Dan kita berkawan. Duduklah masyarakat ni kita berkawan dengan orang-orang bukan Islam, bangsa lain. Bila raya kita, dia main rumah. Bila raya kita, dia main, dia nak berkawan. Main dia rumah, dia balas ketupat lemang kita, dia minta bungkus orang balik punya kamcing kawan ni. Main raya dia terus kita buat lagu tu juga. Kita ni masalahnya pasal dia tu Ibnu Sa'id. Bukannya masalah tu, masalah dia ni, kita ni berkawan sudahlah. Jangan ada suruh aku makan benda yang masak di rumah hang. Tak boleh. Bukan tak boleh pasal apa, dia lan. Lan ni maksudnya apa tuan? Maksud tak boleh nak telan, tu dipanggil lan. Dia lan. Mai satu sahabat yang bukan Islam, bangsa lain ni, dia buat mai satu kuih depa mai ni, kuih Allah, dia main mooncake ke apa nama kuih bakui ke apa kan. Kita duduk pergi depan kedai mereka, tengok dia buat kuih tu, dia jemuk di depan pintu kedai dia tu. Tak lagi anjing main duduk sendah kot tu lah. Apa mau nak tidak hari bulan dia periak-periak jilat bro. Kita biasa tengok benda tu depan mata kita. Bukan kita nak keji makanan dia. Tapi kita orang Islam, kita tak boleh. Benda ni bukan saja bersih, tetapi kena suci. Itu Islam. Mereka lain, mereka cerita mereka lain, kita cerita kita lain. Jadi kita tang kawan, kita nak kawan. Tapi janganlah suruh aku makan kuih hang ni. Tapi dia ni pula nak berkawan. Dia buat main ni butak ni. Dia kata ni ustaz punya. Pria kita. Ustaz pula tu. Ya, ustaz punya ni. Saya punya bini buat rumah. Mau kasih. Takkan kita nak. Kita pun kena jadi Abu Sa'id Al-Khudri lah. Kita kata Allah, kata saya ni teringin sangat lah. Kata terima kasih banyak tak batak tu. Dia suruh nak bagi kita pegang ni. Dia tak batak tu ni, buat pegang apa di tangan ni. Tak batak dah. Saya ambil. Ayah 16 tu. Pakai tinggal tang tu lah. Tak ambil dah. Pasal apa? Pasal lan. Abu Sa'id Al-Khudri pun sejenis lan juga dengan Ibnu Sa'id ini. Pasal apa? Pasal orang duk kata dia ni Dajjal. Maka dia kata aku ni cuaca panas, anak ajak minum susu kambing. Minta maaf lah. Bila sudah Abu Sa'id Al-Khudri tidak mau minum susu itu, maka Ibnu Sa'id pun kata kepada dia, Qala li ya Aba Sa'id, hammamtu an akhudha hablan fa uthiqahu ila shajarah thumma akhtaniqa lima yaqulu an-nasu li wafiyah. Kata
Ibnu Sa'id kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, ya Abu Sa'id, telah mencipta aku dan berniat aku bahawa aku ambil seuteh tali, kemudian aku nak ikat ke pokok kayu ni, kemudian aku nak gantung diri, nak jerat diri aku bagi mati. Dia fahamlah, bila sampai nak duduk ruas satu pokok pun tak mau. Kedua abang kata panas hang duduk tangnu. Barang nak bos selungguk pun tak mau, hang bawa barang hang duduk tangnu. Dia pergi perah susu kambing nak bagi minum pun tak mau. Duk abang cuaca panas tali ni, dia tahu dah. Dia pun dengar orang duk kata kat dia macam-macam ni, dia pun dengar. Bila dah sampai macam tu, dia kata, Ibnu Sa'id ni kata dekat Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, aku ni cerita macam ni lah, aku abang kau macam tu. Kalau ikut hati aku ni, dengar hampa duk buat kat aku macam ni, dengar hampa duk lari tak mau berkawan dengan aku ni, kalau nak ikut hati lah, aku nak ambil tali, nak gantung diri di pokok tu biar mampu lebih senang. Lagu tu dia kata. Dia kata senang. Hidup pun tak ada guna, tak ada siapa nak berkawan dengan aku. Ikut hati aku, biar aku pergi mampu bang senang. Senanglah, aku tak ada lah masyarakat ni, hampa pun senang. Dia suruh cakap macam tu. Kerana barang yang dicakapkan orang bagiku dan padaku. Dia kata, aku bukan tak dengar. Dia padu kata kat aku ni, dia padu kata aku dajal kan. Pasal itu yang hang tak mau duduk orang pokok dengan aku kan. Pasal itu yang susu aku perah ni pun hang tak mau minum kan. Betul tak betul? Dia duk buat tinggal macam tu. Dia dia. Maka dikata mereka itu, aku yang seakan menjadi dajjal. Betul tak betul? Dia kata, isu dia lah ni ialah pasal orang duk kata aku nak jadi dajjal. Pasal itu yang ni semua ni hang tak mau. Betul tak betul? Dia kata. Dan jadi penyesat kepada orang dalam dunia. Betul tak betul? Pasal dah semua hampa percaya kata aku nak jadi dajjal, aku ni akan sesatkan umat manusia. Pasal itu hampa semua tak mau kawan dengan aku. Betul tak betul? Dia luah habis. Dia luah habis benda ada terbuku dalam hati dia. Kata dia, ara'aita man khafiya alaihi hadithi falan yakhfa alaikum alastum a'laman nas bi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah engkau lihat dan engkau ketahui akan siapa yang tersembunyi atasnya cerita aku ini? Ibnu Sa'id kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata ni, hang abang mai kat aku, siapa yang tak dengar kata aku ni nak jadi dajjal? Abang mai. Semua orang tahu, semua orang duk bercakap, semua orang tuduh kata aku nak jadi dajjal. Dia kata. Dan cakap-cakap orang ke atasku tentang menjadi dajjal itu, maka tiada tersembunyi di atas kamu pun. Dia kata, hang pun dengar benda ni, pasal itu hang nak lari pada aku. Dia kata lagu tu. Kalau kita jadi Abu Sa'id pun susah juga kan. Bila dia duk cakap macam tu. Mengapa orang berkata dan mencakapkan aku akan jadi dajjal? Tidakkah kamu satu orang yang lebih tahu dan lebih ingat banyak daripada orang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia pergi petik hadis Nabi pula. Dia kata, Abu Sa'id, hang ni satu sahabat kanan tau kepada Nabi. Hang terlupa ke apa yang Nabi kata dalam hadis dia? Dia kata, ni yang kata orang duk tuduh nak jadi dajjal ni, dia boleh quote hadis Nabi pula. Dia kata, Nabi kata, ya ma'syaral ansar, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu kafir wa ana muslim. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu aqim la yulad lahu wa qad khallaftu waladi bil Madinah. Dia mula nak berhujah dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, wahai orang-orang Ansar, tidakkah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dajjal itu kafir, sedangkan dia mengaku dirinya Tuhan, diajak diserunya orang bertuhankan kepada dia, padahal aku Islam. Dia kata, bukankah Nabi ada bagi tahu dajjal itu kafir? Ni aku ni Ibnu Sa'id ni, aku ni Islam tau. Dia kata, macam mana yang apa duk tuduh kata aku ni dajjal? Dajjal tu kafir, aku ni Islam. Berbuat amal ibadah seperti mana sekalian kamu. Apa semayang, aku pun semayang. Apa puasa, aku pun puasa. Ni hampa nak pergi haji ni, aku dalam rombongan nak pergi haji ni. Macam mana yang boleh tuduh kata aku ni nak jadi dajjal? Dia kata lagu tu. Dan tinggal pula aku di dalam Islam seperti mana sekalian kamu. Dan aku bergui bercampur dengan orang Islam walaupun aku Yahudi. Aku daripada bangsa Yahudi. Tapi aku sudah jadi Islam. Aku dah bercampur dengan orang Islam. Macam mana hampa nak tuduh kata aku jadi dajjal sedangkan dajjal itu kafir? Kalau kita Abu Sa'id Al-Khudri pun minum tu dua kali. Kan? Dia hujah macam tu. Baik, dia kata, tidakkah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dajjal itu mandul
tidak beranak, sedangkan aku ada anak. Dan kita bukankah Nabi SAW bagi tahu Dajjal yang nak menyesatkan orang akhir zaman esok, dia ni aqim. Dia ni satu orang yang mandul, tak ada anak. Aku ada anak. Dia kata, anak aku tinggal di Madinah tu. Ni aku nak pergi haji ni, aku tinggal di Madinah. Bukan tak tahu kata aku ada anak. Macam mana anak tuduh kata aku Dajjal? Dia kata lagu tu. Bahawasanya Dajjal itu mandul, sedangkan aku ada anak. Sesungguhnya telah aku tinggalkan anakku di Madinah Al-Munawwarah. Kata dia, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul aw la tahillu lahu Makkah wal Madinah. Alastu min ahli al-Madinah wa madza antaliqu ma'aka ila Makkah. Hujah dia lagi yang ketiga, dia kata, tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, tiada masuk Dajjal itu ataupun tiada harus baginya Makkah dan Madinah. Bukankah Nabi sebut Dajjal ni Makkah Madinah tak boleh masuk? Pergi ke Madinah, nampak malaikat duk jaga keliling border Madinah, terhunus pedang. Bukankah Nabi habaq lagu tu? Dia kata, adakah tidak aku ini daripada orang Madinah? Sedangkan aku ni bukan sahaja boleh masuk Madinah, aku beranak di Madinah, aku besar di Madinah, aku duduk di Madinah. Macam mana hampa nak kata aku ni Dajjal? Dan tinggal di dalam Madinah. Bahkan aku ni, rumah aku di Madinah. Dan ini sekarang aku berjalan sama-sama dengan kamu nak pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji dan umrah sama dengan kamu. Dan ni on the way nak pergi Mekah. Dajjal mai kok mana? Dia kata, ni hampa ni otak boh di mana? Yang ditambah kadalah dia. Hampa ni otak boh di mana? Di kepala lutut ke? Itu lagi tambah. Itu lagi tambah. Maksudnya marah dia ni bila orang duk tuduh kata dia Dajjal, sedangkan ciri-ciri Dajjal tak sepenuhnya ada pada dia. Ada yang ada yang tak ada. Jadi dia kata, bila tak penuh ciri yang Nabi sebut, macam mana nak tuduh kata aku Dajjal? Maka apalah yang dikata-katakan oleh orang akan daku menjadi Dajjal itu? Dia kata, kok mana ni yang hampa pergi percaya kata aku ni Dajjal? Dia kata, masalah Ibnu Sa'id itu, adakah ia menjadi Dajjal yang masyhur itu ataupun orang lain? Ini perbincangan dia. Dan ceritanya betul-betul dia ni Dajjal sungguh ke? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, Ibnu Sa'id itu nama batang tubuh dia ialah Saf. Itu nama betul dia. Orang panggil Ibnu Sa'id. Kata ulama adalah kisahnya itu muskil. Cerita Ibnu Sa'id ni cerita sabut. Itu baru satu hadis. Dia ada lagi kira 4 hadis lagi nanti baca, lagi duk baca, lagi duk pasal lagu dia ni Dajjal sungguh. Ni yang kata Ibnu Sa'id ini. Pernah berjumpa Nabi, jeromoh dengan Nabi tengah jalan. Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat, dengan Abu Bakar, Umar, jeromoh dengan dia. Dia budak ni masa tu. Nabi kata dekat dia. Nabi kata, hang mengaku tak kata aku ni Rasulullah? Ni kata dekat Ibnu Sa'id ni, dia budak lagi. Nabi tanya dia tu, hang mengaku tak kata aku ni Rasulullah? Dia jawab balik dekat Nabi. Dia kata, aku nak tanya hang dulu, hang mengaku tak kata aku ni Rasulullah? Ulah dah. Ni hadis yang akan datang abang dulu. Abang dulu. Dia macam tu punya orang. Kan? Dan ada banyak lagi cerita dia yang sehingga ulama kata apa, kisah dia ni muskil. Muskil ni, masalah banyak ni cerita dia ni. Dan pekerjaannya menjadi Dajjal itu ada kesamaran. Nak kata boleh clear kata dia ni dak pun tak boleh, nak kata dia Dajjal pun tengok hujah dia tadi pun kemas juga. Poin yang dia duk bagi dekat Abu Sa'id Al-Khudri ni pun, Abu Sa'id pun senak perut juga dengar. Dia ni betul ke? Orang duk kata betul ke? Tapi tang susu tak mau minum juga lah. Jadi lagu tu. Dan adakah Ibnu Sa'id itu sendiri akan menjadi Dajjal yang masyhur mengaku dirinya Tuhan? Ataupun orang lain daripada dia yang Dajjal sebenarnya? Dan tiada syak pada keadaannya. Ia seorang Dajjal daripada segala Dajjal budak dah. Dia main pula, dia kata, tapi kok mana pun dia ni ciri-ciri Dajjal ada. Dia main lagu tu pula. Kata ulama, dan bermula zahir segala hadis bahawasanya Nabi SAW tiada diwahyukan kepada Nabi bahawasanya Ibnu Sa'id itu Dajjal. Tak ada, yang jelas tak ada. Dan tiada lain daripadanya. Dan hanya sahaja yang diwahyukan kepada Nabi SAW itu ialah sifat Dajjal. Dan adalah pada Ibnu Sa'id itu ada beberapa qarinah yang muhtamilah atas menunjukkan ia Dajjal. Masalahnya ciri-ciri itu ada kat dia. Begitu.
Maka kerana itulah Nabi SAW tidak memutuskan di dalam sabdanya bahawa Ibnu Sa'id itu Dajjal dan bukan lainnya. Kerana tu Nabi tak muktamad kata. Tapi ciri-ciri itu Nabi sebut ada ke dia. Ini masalah dia. Maka kerana itulah sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. In yakun huwa falan tastati'a qatl. Nabi pernah kata kat Sayyidina Umar, jika Ibnu Sa'id itu Dajjal betul, maka tidak berkuasa engkau membunuhnya lah ni. Umar ni bila duk dengar dia ni Dajjal betul juga, dia kerana fisat terbang lah. Oh, Nabi kata nanti selalu. Nanti selalu, Nabi kata, kalau betul dia Dajjal, hang tak boleh bunuh dia. Pasal apa? Pasal dia nak dia punya kerja itu ni, akhir zaman itu ni, dia punya kerja. Maknanya hang tak boleh bunuh dia tak akan mati pun. Pasal dia akan jadi Dajjal itu ni. Nabi pernah kata ke Umar macam tu. Kerana ia sekarang masih budak, tidak cukup umur. Nabi kata. Maka budak yang tidak cukup umur itu tidak ia tanggung akan hukum syarak, akan sebagai tanggung laki-laki yang baligh. Dan jika sekiranya ia sekarang sudah baligh dengan fardu takdir, maka tiada kuasa juga engkau ya Umar membunuhnya. Nabi kata cerita nak bunuh dia ni tak boleh. Kerana kita sekarang di dalam perjanjian di antara kita Islam dengan Yahudi di Madinah. Maka boleh berbunuh-bunuhan, dan maka tiada boleh berbunuh-bunuhan dan berumpat-umpatan. Kita dah sign agreement, MOU, antara Islam dengan Yahudi Madinah. Tak boleh hang bunuh aku tak boleh bunuh hang. Bahkan tak boleh nak mencela di antara sama-sama ni. Itu perjanjian kita dah buat. Maka Ibnu Sa'id itu satu orang daripada Yahudi. Maka dia terikat dengan perjanjian itu, ataupun masuk di dalam kalangan mereka itu. Tak boleh cerita nak buat apa kat dia pun tak boleh, Nabi kata. Baik, masalah. Dia kata Ibnu Sa'id itu adakah jalan dikatakan dia Dajjal? Jadi kok mana ni yang dikata dia Dajjal ni? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim. Dan ada pun bermula segala hujah Ibnu Sa'id akan dirinya bukan Dajjal itu bukan dalil baginya padanya. Imam Nawawi kata hak tadi kita duk baca hujah dia kata Nabi kata Dajjal kafir sedangkan dia Islam. Nabi kata Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah sedangkan dia beranak di Madinah ni dia nak pergi Mekah. Hujah tu tak diterima, kata Imam Nawawi. Kerana dikatanya dirinya Islam dan Dajjal itu kafir. Dan katanya tidak beranak akan Dajjal sedangkan dia ada anak. Dan Dajjal tidak masuk Mekah dan Madinah. Sedangkan Ibnu Sa'id itu duduk di Madinah dan sekarang nak pergi ke Mekah. Sebab pun dikatakan itu bukan hujah dan bukan dalil baginya yang ia bukan Dajjal. Kerana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW daripada sifat Dajjal itu ialah sifat waktu keluarnya. Betul. Walaupun lah ni dia Islam, dia duduk di Madinah. Esok bila time dia diutuskan sebagai Dajjal esok ni, time tu dia dah kafir. Ladak lagi. Pasal dia belum lagi menjadi Dajjal. Tapi kalau esok dia jadi Dajjal, ketika itu dia kafir. Ladak lagi. Sebab dia beranak di Madinah. Dia membesar di Madinah. Tapi kalau esok time dia dah jadi Dajjal esok ni, Madinah, Mekah dia tak boleh masuk dah. Itu kata Imam Nawawi. Dan waktu dia berbuat fitnah di muka bumi itu, pada waktu itu keadaan dia lain. Dia sudah jadi kafir. Pada waktu itu keadaan dia Dajjal sebenar. Mungkin macam tu kata Imam Nawawi. Dan sebab pun orang-orang sangkakan dia seorang daripada Dajjal ialah kerana perkataannya kepada Nabi SAW. Ini yang kata ni. Ibnu Sa'id pernah kata dekat Nabi, tashhadu anni Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, engkau naik saksi tak? Kata aku ni Rasulullah. Dia tanya Nabi. Nabi percaya tak kata dia tu Nabi? Oi kacau. Dia tanya Nabi, bukan Nabi tanya dia. Dia tanya Nabi, Muhammad, hang percaya tak kata aku ni Nabi? Mana boleh begitu? Dan pula dia mendakwa dirinya datang akan dia yang benar dan yang bohong. Dia pernah berhujah dengan Nabi. Dia beritahu dekat Nabi, kata dia ada keistimewaan. Dia boleh tahu yang benar dan yang tak benar. Dia boleh tahu, dia kata. Dan kata Ibnu Sa'id kepada Nabi, ia ada melihat arash di atas ayam. Dia budak-budak ni, masa dia bercakap dengan Nabi ni, dia bercakap benda-benda macam ni. Benda yang menunjukkan seolah-olah dia bukan budak. Dia kata dekat Nabi ni, dia kata saya boleh nampak ni. Saya Nabi. Dia kata dekat Nabi Muhammad, kata dia Nabi. Ibnu Sa'id kata dia Nabi. Kerana saya Nabi ni, tahu apa saya nampak lah ni? Saya nampak arash Tuhan duk atas ayam. Dia kata.
Cakap tu tak sepatut keluar daripada mulut budak-budak. Tak sepatut keluar daripada mulut dia ketika dia budak-budak. Dan ia, yakni Ibnu Sa'id, tiada bencikan dirinya menjadi dajjal. Bahkan dia seronok pula orang tu kata dia dajjal. Satu ketika dia jadi macam tu. Dia pernah rasa, apa bagi aku dajjal? Tak apa, memang aku ada beberapa perkara luar biasa yang apa tak tahu. Begitu. Dan berkata Ibnu Sa'id, aku tahu akan dia, yakni akan dajjal, dan aku tahu kan beranaknya, dan aku tahu di mana ia sekarang. Dia pernah tidur abang ke orang. Ni, dajjal ni apa tak tahu. Dajjal tu sebenar siapa? Aku tahu, dia kan. Ni dia cakap dulu tu. Bahkan aku tahu mak pak dia siapa. Dia kan. Bahkan aku tahu dajjal dia datang mana lah ni, aku tahu. Bila dia duk bercakap lagu tu, orang lagi lah duk kata dia ni dajjal. Ini masalah dia. Dan dibesarkannya tubuhnya sehingga penuh jalan orang. Dia ni pula satu, bila jalan di lorong sempit, dia buat badan dia tu bagi orang terkapit di dinding. Orang ni wuduh nak kena penampang dia ni. Bila lalu dekat lorong sempit ni, dia ni yang kata Ibnu Sa'id ni, dia buka, dia berjalan, dia kira dia nak conquer jalan tu. Orang nak jalan, nak selisih dengan dia ni, melepek ke dinding ni. Dia lagu tu, perangai besar diri tu. Ini yang kata Ibnu Sa'id ni. Dan ada pun Ibnu Sayyad itu, atau Ibnu Sa'id itu menzahirkan diri dari Islam dan mengerjakan haji dan berperang sabilillah. Dan membuang barang yang ada ia atasnya. Dan tiada sarih dengan bahawasanya bukannya ianya dajjal. Jadi ini jawapan Imam Nawawi. Dalam nak kata kemungkinan Ibnu Sa'id itu bakal menjadi dajjal betul. Kemungkinan. Itu jawapan Imam Nawawi. Baik, kemudian dia kata sama hadis qala fa wallahi ma zala yaji'u bihadha hatta qultu la'allahu makdzubun alaih. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka demi Allah sentiasalah Ibnu Sa'id itu mendatangkan dengan ini hujjah. Abu Sa'id Al-Khudri kata dia duk cakap benda ni tak berhenti. Yang menunjukkan dia bukan dajjal. Sehinggalah telah berkata aku, maka barangkali juga Ibnu Sa'id itu dibuat-buat orang tidak betul cakap atasnya. Terpengaruh lah. Abu Sa'id Al-Khudri kata bila duk dengar dia duk hujah ni tu, Abu Sa'id Al-Khudri kata tah orang saja hidup fitnah dia naiknya dia ni. Dah jadi lagu tu dah. Pasal hujah dia tu nampak kuat. Kerana sekalian hujah yang tersebut daripadanya itu boleh meyakinkan ia bahawa dia bukan dajjal. Abu Sa'id dah boleh dan nak terima kata Ibnu Sayyad ataupun Ibnu Sa'id ini bukan dajjal. Summa qala, semua hadis tu, summa qala ya Abu Sa'id wallahi la ukhbirannaka khabaran haqqa. Wallahi inni la a'rifuhu wa a'rifu walidahu aina huwa as-sa'ata min al-ardi. Dah. Kemudian berkata Ibnu Sa'id kepada aku, yakni kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id, wallahi demi Allah aku nak berkhabar kepadamu akan khabaran yang sebenar. Dia bercakap begitu pula. Okey, dari tadi aku ceritakan betul-betul. Demi Allah sesungguhnya aku tahu dan aku kenal dajjal pula dah. Tadi dah nak percaya elok dah kat dia. Ingat dia main gelong dia balik. Dia kata apa? Dia kata ni, dah ni ku abangkan betul ya. Dajjal sebenar tu bukan aku. Tapi dajjal sebenar tu aku tahu siapa. Dia buat lagu tu pula. Dan aku tahu akan bapaknya. Dia bukan cakap dajjal tu aku tahu. Mak pak dia siapa aku tahu. Dan aku tahu di mana ia sekarang ini di bumi ini. Aku tahu dia duduk datang mana lagi. Anak tahu dia dah. Dia buat lagu tu pula. Apabila dia dengar aku akan perkataan yang demikian itu, maka aku, yakni Abu Sa'id Al-Khudri pun menjawab, faqultu tabban laka sa'iral yawm. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Ibnu Sa'id, celaka engkau sepanjang-panjang hari ini, yakni selama-lama. Dia kata memang celaka dia. Memang hang dajjal betul kalau lagu tu. Tadi dah dekat-dekat nak percaya dah, bila dia buat gelong ni tak percaya balik. Makna kata hang ni memang celaka betul. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Hadis ni hadis sahih. Itu. Baik, masalah dia kata Ibnu Sa'id jumpa Nabi di jalan. Adalah orang yang tersebut di dalam hadis. Adalah orang yang tersebut di dalam hadis, setengahnya menamakan Ibnu Sa'id dan setengahnya kata Ibnu Sayyad. Maka kedua-duanya itu betul belaka. Dan dipanggil orang akan dia yang demikian itu. Maka Ibnu Sa'id inilah yang ikhtilaf ulama padanya. Adakah dia sebetul-betul dajjal yang akan dibunuh oleh Isa pada akhir zaman ataupun lain daripada dia? Tetapi tidak bersalahan pada keadaannya seorang daripada dajjal. Kalau dia bukan dajjal yang Nabi Isa nak bunuh pun, dia salah seorang daripada geng dajjal.
Dia kata lagu tu. Apabila didengar cakapnya pada masa dia jumpa Nabi SAW di satu jalan di Madinah. Seperti yang tersebut adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Sa'id fi ba'd turuq al-Madinah fahtabasahu wa huwa ghulam yahudi wa lahu zu'abatun wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibn Sa'id pada satu jalan di negeri Madinah. Bila Nabi nampak dia, lalu ditahan Nabi akan dia. Ni lagi satu cerita. Nabi duduk jalan, jumpa dia. Nabi tahan dia tengah jalan. Tidak diberinya Nabi berjalan. Kerana Nabi nak bercakap dengannya sedikit perkara. Nabi tahan dia pasal ada benda Nabi nak tanya dia. Dan Ibn Sa'id pada masa tu budak Yahudi yang belum cukup umur lagi. Dan ada baginya jambul. Abang pula, budak-budak. Ada pokok nyok atas kepala dia. Rambut tu diikat-ikat buat pokok nyok. Ada jambul. Didandan di hadapan kepalanya. Dia ni. Dan ada berserta dengan Nabi SAW pada masa itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dengan Umar tu ada di kiri kanan Nabi. Maka Ibn Sa'id pun menanti dia apabila dia ditahan oleh Nabi. Faqala lahu Rasulullah SAW, tashhadu anni Rasulullah. Maka dilihat oleh Nabi Ibn Sa'id itu nanti tahan itu. Maka Nabi tanya kepada dia, sabda Nabi, wahai Ibn Sa'id, adakah engkau mengaku dengan mulut engkau dan mengaku dengan hati engkau bahawa aku ini pesuruh Allah? Nabi tanya dia. Hang mengaku tak kata aku Nabi? Nabi tanya dia. Bila didengar oleh Ibn Sa'id pertanyaan Nabi itu, maka dia jawab, faqalah. Jawab balik dia ni, atashhadu anni Rasulullah. Nabi tanya dia, hang mengaku tak kata aku Nabi? Dia tanya Nabi balik. Dia kata apa? Wahai Muhammad, adakah engkau mengaku aku Nabi? Nabi tanya dia, hang percaya tak kata aku Nabi? Dia tanya Nabi balik. Hang percaya tak kata aku Nabi? Adakah orang ni boleh tu jawab lagu tu dekat Nabi? Salah. Ibn Sa'id dia boleh buat lagu tu dengan Nabi. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan Ibn Sa'id itu, lalu disahutnya. Faqala Nabi SAW, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Maka sahut Nabi SAW, aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan malaikat, aku beriman dengan kitabnya, dan aku beriman dengan sekalian pesuruhnya, dan aku beriman dengan hari yang kemudian. Kemudian bertanya Nabi SAW kepada Ibn Sa'id akan apa yang telah dilihatnya dan apa yang telah ditiliknya. Nabi kata, bila dengar dia tanya Nabi, percaya tak kata aku ni Nabi? Nabi kata dia, aku beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab semua, aku tak percaya hang ni. Nabi kata, baiklah, lah aku nak tanya hang satu. Kalau betul hang Nabi, apa yang mata hang boleh tengok Allah ni? Nabi tanya dia. Kalau betul Nabi, Allah ada angkat hijab bagi dia nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Lah ni, Nabi nak tanya Ibn Sa'id ni, apa yang kamu nampak sekarang ni? Bagaimana ada keadaan ahwal Ibn Sa'id itu di dalam sangka dan i'tiqadnya yang lain daripada yang telah ditanya itu? Qala Nabi SAW, ma tara? Qala ara arshan fawqa al-ma'. Faqala Nabi SAW, tara arsha iblis fawqa al-bahr. Sabda Nabi SAW, apa yang engkau nampak di mata engkau sekarang? Kalau betul hang Nabi, hang nampak apa ni di mata hang lah ni? Yang menjadikan sebab engkau menjadi Nabi. Jawab Ibn Sa'id, aku nampak arash Tuhan di atas hayat. Dia kata, budak kecil duk ada jambu konyok di kepala. Jawab lagu tu, tak terkejut tuan-tuan. Budak kecil duk buat jambu di atas kepala. Dia bercakap macam orang yang duk mengaji kitab Bahrul Mazi lah. Macam tu punya cakap. Cakap macam orang dewasa yang berilmu. Macam bukan dia yang bercakap. Lebih kurang macam tu. Maka Nabi SAW tanya, hang nampak apalah ni? Dia kata, aku nampak arash Tuhan di atas hayat. Dia kata. Bila didengar Nabi SAW cakap Ibn Sa'id itu, maka kata Nabi, adalah yang engkau nampak itu ialah arash iblis di atas laut. Oh, Nabi kata ada. Yang hang nampak tu bukan arash Tuhan, tapi yang hang nampak itu ialah singgah sana iblis di lautan.
Dia ada dua hadis tentang kalau tuan baca dalam kitab-kitab hadis ni. Arsyur Rahman ataupun arash Allah, dia kata fawqal ma, di atas air. Di mana? Wallahu a'lam. Tapi dalam hadis Bukhari ada, dalam hadis Muslim ada. Nabi SAW cerita tentang iblis syaitan ni. Iblis syaitan ni hari-hari dia keluar daripada HQ dia, daripada headquarters dia, dia keluar pergi buat kerja dia. Kerja dia matlamat satu, nak sesatkan anak cucu Adam di atas muka bumi ini. Bila time dia balik ke HQ, ke headquarters dia, General Iblis ni akan tanya tiap-tiap ekor iblis yang keluar buat kerja ni. General akan tanya, apa yang hang berjaya buat hari ni? Dia ni jawab, aku buat bagian. General dia kata, aku tak mau yang tu. Lain. Hak seorang pula jawab, aku berjaya buat bagian. General dia kata, aku tak mau. Lain. Sehinggalah ada satu iblis jawab apa? Hari ni aku berjaya menceraikan suami isteri pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berjaya menceraikan suami isteri. General dia kata apa? Inilah kerja yang baik. Inilah yang aku mahu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam hadis tu Nabi cerita kata singgah sana iblis ini di tengah lautan. Ini yang cerita ni. Singgah sana iblis ni di tengah lautan. Itu sebab ada orang putih percaya hadis ni. Orang putih pun percaya. Tentu pernah dengar orang putih dia bersembang, dia bercakap pasal Bermuda Triangle. Ini singgah sana iblis yang mereka percaya. Kunun-kunun ceritanya Bermuda Triangle ni dia ada di tengah laut mana tak tahu. Dan berapa biji kapal dah bila lintas kawasan tu hilang, tak tahu pergi ke mana. Nak kata karam, tak jumpa bangkai, nak kata tak tahu. Kapal terbang pun kalau lintas di Bermuda Triangle ni pun serupa kununnya. Jadi mereka percaya, kata di sana, di tengah lautan luas ni tak tahu di mana, lautan Hindi ke, lautan Pasifik ke, ataupun Atlantis ke, di mana tak tahu. Tapi di tengah lautan luas ada satu kawasan, dia panggil Bermuda Triangle. Ini tafsiran orang-orang putih. Mereka pun ada unsur-unsur kepercayaan ke arah ni. Dalam Islam dia kata apa? Dia kata headquarters iblis di tengah lautan. Semua ni hak mai hak merata dunia pi duk hasut orang, bagi orang ni bercerai laki bini, bagi orang jadi murtad keluar daripada Islam, bagi orang Islam ada hati nak bunuh saudara sama Islam dan sebagainya ni, semua kerja ni balik report di sana, di headquarters iblis yang terletak di tengah lautan. Bila Ibnu Sa'id kata mata aku dapat tengok arash Tuhan di atas air. Nabi kata no, yang hang nampak itu bukan Arsyur Rahman, tetapi yang hang nampak itu ialah singgah sana iblis di atas lautan. Kemudian bertanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Qala fama tara? Qal ara sadiqan wa kazibaini atau sadiqaini wa kaziban. Cukup jahat dia ni. Ni budak ni dia masa dia bercakap ni dia budak kecil. Sabda Nabi, apa lagi yang kamu lihat lain daripada itu, lain daripada aras yang kata nampak cahaya tu, apa lagi yang kamu nampak? Jawab dia, aku nampak di dalam tilikan aku ada satu orang yang benar, dua orang yang bohong. Ni ada depan dia siapa dia? Nabi dan Abu Bakar dan Umar, ada tiga orang. Dia kata aku nampak depan aku lah ni ada satu orang sadiqan, satu orang yang sadiq, benar, dua lagi penipu besar. Dia kata. Dan dia kata ataupun aku nampak dua orang yang benar, satu pembohong besar. Ataupun dalam tiga ni dua betul, satu tak betul. Dia kata. Ni dia nak kata kat siapa? Dia nak kata dekat Nabi dan sahabat Nabi yang ada depan dia. Sedangkan ketika itu dia budak kecil. Dia dah bercakap macam tu. Bila didengar oleh Nabi SAW cakap yang demikian itu, lalu sabda Nabi SAW, qala Nabi SAW, lubbisa alaihi fada'ahu. Maka sabda Nabi SAW, lubbisa alaihi, dia ni confused. Dia ni kesamaran dia ni. Yakni tiada tahu apa yang benar dan apa yang bohong. Maka bukannya perkataan Nabi SAW, bahkan ini adalah perkataan kahin. Nabi kata ni apa dia cakap ni ramalan dia sahaja. Nabi kata, maka ditinggalkannya akan dia. Nabi pun tinggal dia, tak peduli saja. Tapi walau bagaimanapun hadis ni yang tadi dia kata apa? Muskil ni. Macam mana satu budak kecil
boleh bercakap macam tu. Dan cakap dia tu pula macam orang dewasa yang reti. Dia nak kata dekat Nabi, dia nak sindir Nabi, dia cakap tentang arash duduk atas hayang, sedangkan dia budak kecil. Hadis kata ada jambul lagi atas kepala. Ini di antara ciri-ciri yang menyebabkan ulama kata dia ni kalau tak Dajjal yang akan dibunuh oleh Isa pun, dia salah satu yang akan jadi Dajjal dia ni. Ini di antara clue ataupun dalil-dalil yang membawa kepada orang kata dia ni Dajjal. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan daripada Husain bin Ali dan daripada Ibni Umar dan Abi Zar dan Ibni Mas'ud dan Jabir dan Hafsah. Katanya lagi ini hadis hasan, dia kata. Tapi Al-Albani kata ini hadis sahih. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni dia masuk Dajjal itu ada dua makpak. Ni nak mai pula cerita dia ada makpak pula dah. Makpak dia siapa? Kita tengoklah cerita bila Nabi SAW sebut. Nabi kata akan lahir daripada kalangan apa ni Yahudi ni satu anak yang rupa dia macam ni. Bila orang pergi siasat tengok sungguh macam yang Nabi sebut tu sebiji jadi macam tu. Maka ini lagi satu clue ataupun bukti yang menyebabkan orang kata dia ni Dajjal. Ini yang kata Ibnu Sa'id ini. Dan akhir esok dia akan bawa mai satu kesimpulan betul-betul dia ni macam mana. Wallahu a'lam. Lepas ni tuan-tuan dia akan mai. Tajuk dia ni tak habis-habis, cukup panjang. Saya ingat 2-3 bulan pula tajuk Ibnu Sa'id ni. Cukup panjang tajuk dia ni, ada dalam 7-8 muka surat lagi. Kalau kita tak larang nak baca dah, kita langkah itu ni, kita baca hadis dia saja. Sebab dia lebih kurang cerita nak sama-sama lagu tu aja, kita skip. Lepas tu dia akan main satu tajuk yang berkaitan. Dia kata apa? Fil nahyi an sabbir riyah. Itu bab yang datang hadis tentang melarang kita daripada piduk maki hamun angin. Kalau duk main musim hujan. Ada kadang-kadang duk main masjid mengaji dia pun di mulut dia tercapui. Kan? Pakai elok-elok nak keluar hujan, dia kata haram jadah hujan pada dah. La ilaha illallah. Apa yang haram jadah ya? Tak boleh. Ini dia nak beritahu. Karena kita mulut kita ni jenis mudah sebut benda tak elok ni. Sikit dia keluar benda sikit pun. Allah, dia kata nak bunyi-bunyi tu. Nada tu bunyi macam nada marah ke Tuhan. Jadi hang marah ke Tuhan ke? Dah, takkan aku marah. Tapi nada tu bunyi macam tu. Allah, bunyi pun. Dia main hujan pula. Hang marah siapa ni? Tanya dia. Dah air hujan dia dah. Dah, hang marah siapa? Dia tak marah siapa. Bunyi itu macam marah Tuhan. Tajuk yang akan datang fin nahi an sabbir riyah. Larangan kita piduk maki angin duk main kuat. Kena satu kampung bumbung semua angkat bumbung rumah kita pergi buah atas bumbung sini. Marah kan? Ni apa ni Tuhan ni pun hari mula cakap tak boleh begitu. Kan saya sembang dengan satu orang bukan Islam. Depa berkata apa? Tak apa depa ni kok mana pun tak apa. Sembang-sembang dia kata betul-betul dia kata dalam dunia ni dia kata tak ada siapa yang perfect sempurna. Tak ada. Dia ada dengarlah dia nak pergi kok mana. Dia pergi dengan beraninya dia pergi dia kata apa? Tuhan pun tak sempurna. Dia kata. Baik, dia kata. Tuhan pun tak sempurna. Dia kata you tengok dia kata ni budak-budak beranak main tengok dia kata itu cacat, itu otak tak ada punya budak, itu gila. Ini semua kira Tuhan punya selia lah saya dah. Dia tengok tu. Sebab ini orang dia kata Tuhan kasih jadi. Kira dia pun super factory juga, super kelang juga, ada reject punya barang keluar. Dia bukan Islam, dia cakap bila apa pun. Tapi kita mamang bulu rumah yaklah dua dengar. Kan? Punya tak percaya ke Tuhannya sampai macam tu. Kalau itu Tuhan dia kata betul-betul dia perfect. Dia apa sih dia pergi bikin ini macam ya orang. Berapa susah keluar main ni macam ya orang, dia punya mak pak pun susah, dia itu orang sendiri pun susah. Satu hari dia punya mak, dia punya pak mati, siapa mau jaga sama dia? Ini marah dah begitu. Kita dengar, kita kata apa? Amantu billah. Aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang Islam tengok sudut lain. Orang Islam tengok benda ni sebagai ujian kepada mak pak dia.
Dia bagi mai, nak tengok hang sabar tak? Hang terima tak? Apa yang Tuhan bagi ni, anak yang macam ni, hang boleh tak tumpah kasih sayang kat dia? Kalau hang terima dia ni sebagai amanah Tuhan dekat hang, walau dia macam mana sekalipun, kita tetap jaga dia dengan penuh kasih sayang. Reward kita dapat di syurga itu cukup besar. Kita tengok kot tu, mereka tengok kot tu. Pasal apa? Pasal iman tak ada dalam diri mereka. Maka kerana tu dia tengok dari sudut tu. Sama lah dengan kes hudud ni, sama. Hidup cakap kata kalau sekiranya hudud ni dilaksanakan, dia kata jenayah bermaharajalela. Ni yang orang bukan Islam ni cakap keluar ke abang marin. Dia kata kalau dilaksanakan hudud, dia kata bermaharajalela penjenayah ni. Hujah dia apa? Hujah dia kata pasal nak sabitkan kes ni dalam Islam susah. Nak sabitkan kes, nak kena ada saksi, saksi tu kena adil, saksi. You nak pergi cari mana orang macam ni lah ni. Dia kata last sekali orang buat salah, saksi mai tak boleh pakai, saksi mai tak boleh pakai, jadi tak boleh nak hukum. Dia kata, dia fikir macam mana kawan tadi fikir. Nampak? Dia tak tengok orang Islam, tengok dari sudut lain. Apabila kita boleh mewujudkan satu bi'ah yang salihah, satu persekitaran, suasana yang salihah, orang semua bagus-bagus. Kita tak ada dah ni tempat judi, tempat minum arak, tempat apa tak ada. Yang ada dalam negeri semua orang yang berpakaian sopan, menutup aurat dan sebagainya. Keadaan sudah kondusif. Dalam keadaan yang macam tu, orang ni dah jadi elok. Kalau siapa yang pergi buat jahat dalam keadaan macam tu, dia memang jahat betul. Soal nak mencari saksi tak ada masalah. Sebab suasana sudah elok. Orang yang elok sudah ada ramai. Benda ni bukan boleh jadi dandan. Tapi dia mengambil satu proses. Proses tu kena mula dah lah ni. Itu yang kita sebut selalu. Kena mula dah. TV kena keluar dah. Penerangan tentang hudud. Nak bagi semua orang faham. Bila tak faham lawan. Kita bila tak faham, kita lawan. Bila kita faham, baru kita mengaku bahawa apa yang Tuhan tentukan, tentulah lebih baik daripada hak kita, otak kita fikir. Dan lebih utama daripada itu apa dia? Jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Tuhan kata nakalan minallah, bila hampa laksanakan perintah aku ni, nakalan minallah, satu jaminan pencegahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan cegah jenayah, benda-benda tak elok daripada jadi di dalam masyarakat hampa. Tuhan kalau dia mau, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan mau Malaysia ni jadi baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, jadi negeri yang bagus dan mendapat keampunan Allah. Kalau Tuhan mau lagu tu, aman. Kalau kita mengaku kata Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat benda tu, di ketika itu keimanan kita bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan duk main tak percaya. Baca Quran, baca hadis, kepercayaan kena ada. Kita tak akan boleh cerita manis gula kalau kita tak makan gula. Kita tak boleh habang kat orang kata sedap durian jenis ni kalau kita tak pernah makan durian ni. Kita habanglah sedap macam mana pun, tak akan sama dengan sedap benda tu sebenarnya. Habang ni dia tak sama dengan makan. Dan pelaksanaan hukum syariah ni tuan-tuan, dia macam kita makan laksa, buah cabai Melaka kecil tadi ni. Cabai Melaka tu bila makan pedas dia yang sedap laksa tu. Pedas sikit. Tapi hasil daripada pedas cabai tu, kita duk teringat nak pergi Teluk Kecai. Duk teringat nak pergi makan laksa tu. Pasal apa? Memang pedas sikit, tapi hasil dia bagus. Dengar kata curi potong tangan, pedas. Hasil daripada pedas tu apa dia? Masyarakat jadi aman. Dia macam tu. Contoh ni, nak abang. Tuan-tuan, yang penting apa dia? Percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benda Allah suruh. Kalau kita terima apa yang Allah suruh, kita beriman kepada Allah. Itu aja. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.